sedia kat situ, masukkan kat situ je. Jadi kita punya staff nanti akan pantau lah, kita akan pantau. Dan kita sebab kita kunci kita seal lah dia punya tangki tu. Tujuan kita kunci tu kita nak kita je yang akan transfer. Tujuannya sebab kita nak menjaga ni lah, takut nanti ada tercemar dengan air ni kan. Jadi satu hal pula nanti kan air hujan masuk dan sebagainya, ataupun benda-benda yang lain lah, tang yang tak sepatutnya lah. Jadi kita ada kawalan kat situ lah. Okey, pengenalan minyak masak. Minyak masak terpakai lebih dikenali sebagai minyak yang telah digunakan untuk memasak ataupun minyak yang telah tamat tempoh lah. Okey. So jadi saya rasa ibu-ibu kita punya kakak-kakak kat belakang memang dia tahu sangatlah. Kalau kita goreng, contohnya goreng ikan kering sekali je, lepas tu minyak pun dah jadi hitam kan. Contoh lah kan. Kalau melainkan kalau kita goreng benda-benda yang lain dan minyak tu kita boleh repeat 2-3 kali. Kan. Jadi minyak-minyak yang kotor tu apa semua ni. Jadi sebelum ni mungkin kita praktik benda tu kita buang, yang tak kisah kan. Maksudnya tak ada apa kan, tak pernah orang pejabat dalam sekitar datang tunjuk sebab kita ada apa, kenapa kita buang ada minyak, sebab benda tu tak ada kan. Tapi inilah atas kesedaran kita bermula malam ni insya-Allah dengan apa yang saya ceritakan tadi, dengan nanas Al-Quran tadi itu semua, insya-Allah mudah-mudahan lepas pada ni kita cuba inilah sama-sama lah bagi kita punya tenaga untuk kita menyimpan dalam botol, lepas tu hantar kat sini. Tak apa kalau kita tak mampu hantar, macam suruh cucu-cucu tak apa hantar buku-buku tu, packing hantar kat depan tu. Jadi kita yang akan inilah buat kerja-kerja yang seterusnya lah. Okey, menurut statistik kajian pencemaran 2016, setiap selisih rumah menggunakan minimal secara purata minyak masak sebanyak 2 kilo sebulan. Manakala 45% minyak yang tidak boleh digunakan dibuang begitu saja. Ini yang saya cerita tadi tu lah. Jadi maksudnya kita beli 2 kilo, lepas tu disebabkan kita pakai sekali dan kita tak dipakai lah. Sekali goreng apa semua, lepas tu dengan ialah yang terlekat pada ikan dan sebagainya tu memang kita makan dalam dia tu. Tapi yang balance apa semua, yang tu yang kata 45% tu. Jadi kajian dah buat lebih kurang banyak tu. Itu yang saya kata tadi, maksudnya kalau penghuni di flat ni kita ada lebih kurang dalam 160 ke 200 keluarga. Jadi bayangkan kalau kita ada sekilo 2 kilo kan, tahu apa benda tu kan. Jadi kita boleh manfaat benda yang mudah, kita ambil benda tu dan kita boleh generate kan. Dan kita pula boleh guna benda tu untuk biayai anak-anak cucu kita yang datang kafal satu ahad kan. Satu ahad saya diberitahu masjid sponsor hiburan free, makan free. Jadi dia orang datang memang kita tengok memang semangat lah, memang ceria nampak anak cucu kita datang. Dan alhamdulillah saya ingat kelas tu sampai sekarang dah berjalan kan. Jadi mudah-mudahan itulah kita, kalau kita ada macam kita ada yang lebihan ni, kita boleh kongsi benda tu, boleh bagikan kat bendahari untuk program-program yang lain lah, insya-Allah. Ini permasalahan tadi saya dah cerita sikit lebih kurang, tapi kita tengoklah kalau tuan-tuan perasan contohnya kalau macam ni kedai-kedai makan food court ni, memang kalau tuan pergi tengok, kadang-kadang kalau pergi tengok bahagian belakang, minyak memang buang macam tu lah. Walaupun MPK kata ada dia enforcekan pakai macam dipanggil oil trap lah, dia untuk perangkap minyak. Tapi pengalaman saya masa dekat benteng, saya rasa benda tu kadang-kadang benda tu hanya sekadar ada je. Jadi sebab benda tu dia lambat proses dia tu nak keluar air tu. Jadi dia orang bypass benda tu, dia orang tak pakai oil trap tu. Untuk lesen dia orang guna benda tu, tapi untuk yang benda yang hakikat yang berlaku benda tu memang buang macam tu kan. Jadi benda-benda yang macam tu bila dah ni longkang sumbat sebagainya memang lipas dengan tikus apa semua kan. Tikus pula kita tahu lah, kencing tikus apa tu memang benda tu berbahaya lah, dan boleh membawa memberi jantung. Okey, selain daripada itu, pembuangan minyak masak yang tidak sistematik ke dalam sinki secara berleluasa boleh menyebabkan sistem perparatan tersumbat dan mengelakkan pembiakan haiwan perosak seperti tikus dan lipas. Minyak masak yang dituang ke bawah longkang kalau bawah longkang berakhir di dalam saluran air yang membahayakan alam sekitar,
boleh menghalang longkang dan menyempitkan dalam sistem pembentungan dan kemudahan lawatan air. Okay. So jadi banyaklah implikasi-implikasi negatif yang lain sebenarnya dengan apa benda yang selain daripada apa benda yang saya cerita tadi lah. Okey, saya cubakan ringkas sikit sebab kita ada ni nak maju perjalanan. Okey, ini kebaikan dan kelebihan melestarikan dalam sekitar sambil beramal. Okey, yang pertama tadi macam yang saya beritahu, mengawal pencemaran akibat pemborosan sisa minyak masak. Yang kedua, menjaga sekitaran bersih dan untuk mengelakkan pencemaran, terutama pencemaran air. Dan yang ketiga tu untuk kita tabungan masjid lah. Okey, ini ada lagi satu ayat Quran yang saya letak kat sini. Kenapa saya letak kat ayat Quran ini? Ini pun kita memang selalu juga Dr. Khatib kita selalu baca kat ni, kan? Dia untuk kita tolong menolong. Okey. Konsep tolong menolong tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Innallaha syadidul 'iqab. Ya betul. Innallaha syadidul 'iqab. Okey, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi kenapa saya letak ayat Quran ni? Sebab okey, konsep yang sekarang ni kita nak buat sekarang ni, benda ni kita mengharapkan input daripada semua jemaah. Kalau satu orang, dua orang, benda tu tak jadilah tolong menolong tu. Jadi kalau kita nak tolong menolong supaya semua terlibat dengan cara yang bagi tahu orang ni. So, kalau 5 orang, 10 orang tak jadi, benda tu dapatlah sikitlah dia punya bekalan tu. Jadi kalau pada membayangkan benda tu ada 200 orang, 300 orang, 400 orang, 500 orang, ini yang kita kata konsep tolong menolong. Kalau tak ada konsep tolong menolong kat situ, memang benda ni dia akan fail lah, akan gagal lah. Itu cerita dia. Bukan kata maksudnya benda tu gagal di sini, maksudnya ada lah inisiatif, tapi di tempat kita saya rasa tu satu langkah yang cukup mudah lah sebenarnya. Jadi sebab itulah saya letakkan ayat Quran tu supaya kita faham akan konsep yang apa yang kita nak buat ni. Okey, pelaksanaan aktiviti, Masjid Hidayah sebagai pusat pengumpulan. Yang kedua, kaki tangan kita akan datang cek lah, ada beberapa dalam ikut berkala lah. Okey, dia akan datang tengok macam mana apa tumpahan minyak ke apa sebetulnya mata kat situ kita akan buat lah. Okey, kemudian macam yang saya cerita tadi, kita akan membeli dengan kadar yang lebih daripada harga pasaran sekarang. Harga pasaran sekarang ni biasanya RM1 lah saya kata. Jadi kita letak RM1.20. Kalau dalam Torah up RM1.20, kita up RM1.20. Jadi kita nak mesti supaya benda ni lah, supaya benda ni mendatangkan keuntungan yang lebih kepada masjid lah. Okey, ini yang kita yang kat depan tu tuan-tuan yang kalau yang tuan-tuan kalau yang biasa daripada sini dia tak pergi ke depan, dia baca ke sini. Yang sini mungkin pasaran dia nampak tangki tu. Tapi dalam tu lah, inilah dia punya rupanya lah yang di depan tu. Yang apa yang kita buat, ada banner, ada tu, ada besen kat situ. Jadi kita masukkan dalam besen tu. Mudah je kita buat ikat ketat-ketat elok, letak kat situ. Okay, nanti kita akan kosongkan, tinggal botol kosong kat situ, jadi tuan-tuan boleh datang ambil balik untuk proses terusnya. Okay, cara penyimpanan ini sebenarnya ialah kita bagi tahulah, maksudnya selepas kita dah masak panas-panas, kita tak payahlah masuk dalam botol lagi, biar sejuk dululah. Takut nanti bila dah panas tu nanti habis dia ni kan. Habis lembiklah botol tu apa semua. Okey, kemudian pastikan maksudnya minyak kita tu tidak bercampur dengan benda-benda lain lah. Jangan kita bawa dia punya keladak. Kalau boleh benda tu kita kat rumah ni kita mengalu-alukan lah. Kalau boleh tapis lah benda tu. Kan? Ada tapis tu dengan kita tapis biasa je. Enggak tapis yang macam kita tapis yang plastik biasa tu. Okey, ini lokasi lah. Kita tunjuk lokasi. Okey, badan pelaksana dalam kes ni pihak syarikat saya dengan masjid bagi ruang, dan kita akan buat ni lah. Jadi tangan tu sebelah tadi tu lah, dia punya tolong menolong tu lah kat situ lah.
rasa itu sajalah. Saya pun dah hampir waktu Isyak. Jadi macam saya cerita tadi, saya akan serahkan okey, mungkin kalau tuan-tuan ada kemusykilan, boleh bertanya lah, kita bagi sejak lebih kurang 60 minit. Jadi saya minta ada soalan. Orang Islam selalu. Okey, kenapa tadi ada ni daripada Islaman kita, kenapa saya letak itu orang Islam saja? Okey, memang kita ni lah, kita tulis kat situ orang Islam saja, memang kita tak nak lah, sebab kita bimbang lah kalau macam non-Muslim ni dia letak tu, dia mungkin dia goreng benda-benda yang lain lah, macam babi ke apa semua kan. Jadi kalau boleh kita tak nak, memang kalau bukan kata kalau boleh kita tak nak benda tu. Okey, tapi walaupun benda ni bukan kita recycle untuk orang kata minyak masak lain ke apa kan, tapi sebab inilah kita handling benda tu kan, kita pegang sebagainya, dia tak nak benda tu lah. Okay, sebab tu kita tulis kat situ terang-terang untuk apa ni, orang Islam saja. Okay, ada siapa lagi nak tanya? Okay, jadi kalau tak ada lah, jadi saya rasa saya itulah sampai saya punya pencerahan sampai setakat ni lah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat ni ada, insyaAllah ada perkataan lah. Jadi saya serahkan pada ni lah Tuan Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Agus. Dan diharap penerangan yang telah diberikan tadi dapat dipahami dengan betul. Dan kita amal jariah yang dikatakan tadi itu akan berterusan. So lepas kita, anak kita akan hantar minyak di sini, lepas tu cucu kita. So terusnya, walaupun kita tak ada dunia lagi, benda tu berjalan, insyaAllah. So untuk acara seterusnya, tak ada acara hari ini, majlis pelancaran. Majlis perjalanan mendasari alam sekitar sambil bermenjariah malam ini. Okay. Saya dengan segala hormatnya, bolehlah Cik Agus, menjemput yang berbahagia Tuan Pengerusi Masjid Al-Hidayah dan Tuan Imam Tuan Haji Nazri untuk tampil ke depan. Dengan segala hormatnya dipersilakan untuk merasmikan program kita dengan inilah caranya. Silakan. Dah pakai crowd tu macam Michael Jackson. Okey. Silakan. Jadi buka lagi. Okey, ready cameraman? Mari kita sama-sama. Okey. Action. So inilah minyak dah masuk dalam tong yang disediakan oleh Maya sendiri. Alright, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Tuan Pengerusi, yang dihormati Tuan Imam kita Tuan Haji Nazri. Alhamdulillah. Dengan itu sekian dulu untuk hari ini, dan sekiranya ada soalan-soalan kami ada di sini, Tuan Haji Agus ada di sini, so silakan bertanya, dan kita harap sungguh-sungguh supaya projek ini berjalan, dan seterusnya kita akan lihat projek ini akan berada di
setiap masjid di dalam daerah Kuantan dahulu sebelum kita keluar daripada Kuantan. So perlu diingatkan, CEO pun dah kata tadi, kita akan dapat overriding commission. So lagi banyak masjid, kalau tuan-tuan ada kenalan di masjid-masjid yang lain, untuk introduce kita, bawa kita ke sana, insyaAllah kita akan buat di sana. Okey? Lagi banyak overriding. Okey, Tuan Jago, saya lagi, tak ada apa-apa lagi. So, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.